Iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak berani masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Indonesia nombor satu, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Saat bendera China ramai diperbincangkan di Malaysia, Indonesia justru mengambil tindakan tegas dengan mengusir kapal China yang masuk ke wilayah perairannya. Tindakan cepat ini menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya dan mendapat sorotan positif di kawasan. Hal ini membuat sebagian masyarakat Malaysia menyadari pentingnya kehadiran Indonesia sebagai kekuatan yang berperan dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Kenyataan Timbalan Menteri, saya dah sebut dan Yang Berhormat telah bagi jawapan, tapi saya tak dapat jawapan yang terang, iaitu Timbalan Menteri daripada Alor Gajah ni berkata bahawa Laut Cina Selatan selamat, terkawal dan terbuka. Tak faham. Selamatkah Laut Cina Selatan sekarang? Terkawal ke atau tidak? Apa maksud terbuka? Terbuka yang saya tahu ini laluan tanpa di anchor south. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia saya ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat, iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak berani masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Indonesia sekali lagi mengusir kapal pengawal pantai China di Laut Natuna Utara, mencetuskan satu lagi ketegangan berhubung sempadan maritim. Jurucakap Badan Keamanan Laut Bakamla, Kapten Yohanis Antara, mengesahkan insiden itu berlaku kemarin. Beliau mendakwa ketika KN Pulau Dana 323 berkomunikasi dengan kapal China melalui radio, kapal CCG 5402 mendakwa ia sedang melakukan rondaan di perairan itu dan meminta kapal Indonesia supaya tidak mendekat demi keselamatan pelayaran. Namun permintaan itu tidak diendahkan oleh KN Pulau Dana 323 yang bekerjasama dengan kapal peronda Tentera Laut Indonesia KRI Sutedi Sena Putra 378 dan KRI Bontang 907. Agensi berita Antara melaporkan Yohanis berkata kapal CCG 5402 milik China itu turut membuat beberapa percubaan lain sepanjang Oktober 2024. Katanya kapal China tidak hanya menceroboh perairan Indonesia tetapi turut mengganggu aktiviti tinjauan seismik arwana 3D dan pemprosesan data yang sedang dijalankan oleh PT Pertamina East Natuna di kawasan Laut Natuna Utara. Tambahnya berdasarkan Konvensyen Undang-Undang Laut UN Clause 1982, pelantar benua Indonesia di Laut Natuna Utara diakui di peringkat antarabangsa yang memberi hak kepada Indonesia untuk mengeksploitasi dan meneroka sumber asli di kawasan itu tanpa sebarang gangguan dari negara lain. Sebenarnya cadangan tukar nama Laut Cina Selatan ni sejak dulu lagi dah ada. Dan saya puji Ahli Parlimen Tumpat YB Mumtaz yang bawa cadangan ini ke dalam Dewan Rakyat. Saya setuju untuk kita tukar saja nama Laut Cina Selatan kepada Laut Malaysia. Bukan jadi isu pun. Walaupun kita tukar nama Laut Cina Selatan kepada Laut Malaysia contohnya, belum tentu ianya diiktiraf oleh dunia. Bahkan negara Cina pun tak kisah. Tapi penukaran nama ni sebagai antara cara kita melawan tuntutan Cina. Bertegas dengan perairan kita, tunjuk yang kita ni juga berani melawan. Korang kena ingat ya, Cina pun tukar nama-nama kawasan utama laut kita dekat Sarawak sana tu tau. Contohnya Beting Raja Jarum, dia tukar kepada Baikang Ansha. Dan ada lagi beberapa lagi nama yang Cina tukar kepada nama Mandarin. Ini pun kena ambil kira. Tak usah pening kepala lah dalam bab ni. Tukar je lah. Lagipun negara-negara jiran kita pun dah lama buat. Contohnya Indonesia, Laut Cina Selatan mereka panggil Laut Natuna Utara. Apapun, di samping kita tukar nama Laut Cina Selatan ni, kerajaan boleh perkasakan lagi aset tentera laut kita sebagai langkah berjaga-jaga. Seriuslah, kalau ada lagi sesiapa yang tak setuju dengan cadangan ni, saya rasa sanksi sama ada mereka tak faham taktik peperangan atau memang mereka ni jenis penakut. Anda yang mana satu? Bagaimana kerjasama di antara kedua negara dalam konteks ASEAN dan pertahanan untuk kita melihat kepada isu di Laut Cina Selatan itu, Doktor? Kawasan ekonomi eksklusif yang kita teroka selama ini di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri, kebetulan kita nak berhadapan dengan kemarahan China
Jadi dalam aspek ini kepakaran yang dipunyai oleh Bapa Presiden Prabowo ini yang merupakan individu ketiga yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan ni, termasuklah juga beliau pernah menjadi Menteri Pertahanan. Kalau kita lihat dulu dia ada merupakan pesaing kepada Presiden Jokowi itu sendiri, tetapi selepas selesai pilihan raya ini yang bagusnya mengenai politik Indonesia ini, apabila beliau walaupun beliau tewas dalam pemilihan yang sebelum ini, tetapi beliau tetap menerima jawatan apabila dilantik oleh Presiden Jokowi yang sebelum ini sebagai Menteri Pertahanan. Jadi beliau menerima pelantikan tersebut. Ini menunjukkan satu keadaan harmoni, keamanan yang baik ke dalam politik Indonesia itu sendiri. Apabila orang yang bertembung dalam pilihan raya akhirnya boleh bersama-sama duduk dalam kabinet. Dalam kabinet kita lihat ada 34 menteri dan salah seorang daripadanya adalah Presiden yang hari ini, iaitu Bapa Prabowo itu sendiri. Jadi dalam aspek keselamatan ni, selepas daripada Presiden Soeharto dan juga SBY Presiden Susilo, ini Presiden Prabowo dalam merupakan orang yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan itu sendiri. Jadi kita melihat dalam hal ini mungkin ASEAN boleh memanfaatkan kepakaran, ketenteraan dan pengalaman yang dipunyai oleh Bapa Prabowo ini dalam untuk memantapkan isu-isu keselamatan dan juga bagaimana perancangan strategik geopolitik dalam ASEAN itu sendiri. Mungkin Bapa Prabowo ini boleh dijadikan sebagai mentor di kalangan pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan Laut Cina Selatan tu. Contohnya Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan juga Indonesia itu sendiri boleh menubuhkan satu task force selain daripada ASEAN tu, satu task force berasingan daripada ASEAN supaya dia menjadi satu meja rundingan untuk membolehkan apa plan tindakan yang boleh dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang mempunyai sempadan dan kepentingan berpotensi tinggi mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi dia kena ada satu caucus, satu komiti, satu jawatan kuasa, task force yang mungkin Bapa Prabowo boleh mencadangkan sesuatu perkara yang melibatkan kesemua negara yang terlibat dengan masalah ataupun konflik yang melibatkan hubungan Malaysia China mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri atas kapasiti beliau dan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah terlibat dengan strategi ketenteraan dan juga strategi keselamatan. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang ke bawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again, akan jadi nombor 1 semula. Terima kasih. Langkah Indonesia ini sekaligus menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan tentang pentingnya menjaga kedaulatan dengan tindakan tegas, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN.